Baik, ini talbiyah lafaz dan makna. Kenapa dimain-mainkan setiap minggu? Memang kita akan ulang-ulang perkara ini. Labbaik Allahumma labbaik. Anda akan baca-baca labbaik Allah sebagai menyambut seruan. Ini maksudnya Allah menyeru dalam surah Ali Imran. Ada ayat Quran yang menyuruh kita mengerjakan haji. Umpamanya Ali Imran ayat 97. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Ini ayat seruan kepada haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayatnya begitulah. Jadi itu seruan. Umpama Allah menyeru wa aqimus shalah wa atuz zakat. Juga untuk haji diseru. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ataupun ada ayat yang lain wa atimul hajja wal umrata. Dan ayat-ayat yang lain lah. Baik. Jadi manusia menyambut, hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu yang labbaik Allahumma labbaik. Sahut. Kita sekarang dah dijemput dah. Permulaan ini jemput datang khusus. Dah dijemput dah ni. Kita menunggu dan mengharap Allah jemput seterusnya. Sampailah berjaya mencapai cita-cita kita untuk sampai ke Baitullahil Haram, Mekah, Madinah, untuk sama-sama kita tunaikan haji umrah dan berziarah makam Nabi SAW. Itu niat kita, insyaAllah. Madu. Baik. Kemudian Allah menjawab, semua kamu diterima dan berbahagialah kamu. Bekalan kamu itu halal, kenderaan tunangan kamu halal, dan haji kamu bagi haji yang mabrur tidak akan ditolak. Ini sebagai mukadimah perbincangan kita, kelas kita pada minggu ini. Baik. Ini dari segi talbiyah. InsyaAllah ini kita akan ulang-ulang dalami setiap minggu, insyaAllah. Baik. Inilah hikmah dan falsafah haji yang dapat dicatatkan. Yang pertama tentang pengorbanan. Pengorbanan bukan semestinya berkorban pada hari raya haji, tetapi tuan-tuan datang ke sini pagi ini dan setiap minggu pun merupakan satu pengorbanan. Apa yang tuan-tuan mohon tinggalkan pagi ini di rumah? Mungkin anak-anak, mungkin ada yang tinggalkan suami, mungkin ada yang tinggalkan istri, mungkin ada tinggalkan cucu, tinggalkan menantu, tinggalkan anak-anak yang baru balik malam tadi. Jadi tinggalkan kerja-kerja pada pagi Jumaat. Mungkin ada yang nak menyawin, ada yang menyawin, ada yang bekerja dan sebagainya. Ini suatu pengorbanan. Jadi hamba-hamba Allah yang sanggup berkorban, inilah antara yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, falsafah, hikmah dan falsafah haji yang pertama, pengorbanan. Tadi korban masa. Nah, khusus pun dah berkorban. Korban duit, sampai satu masa nanti dekat sana berkorban banyak. Ini suatu usaha yang kita kena mulakan dari sekarang di tanah air. Ada orang berkorban waktu tidur dia bermula daripada sekarang. Bangun qiyamul lail, bangun buat tahajud, mengerjakan ibadah malam. Ini suatu pengorbanan yang kena latih dari tanah air. Dia tak jadi kalau sampai sana kumpulkan niat itu, kumpulkan nanti sampai sana aku tak nak tidur langsung, nak beribadah terus. Tak jadi. Dia memang kena mula latih dari sekarang. Macam juga kalau dia kalau menunggu di sana tak jadi. Dia kena mula daripada setiap kali belajar ni. InsyaAllah kita mula ibadah-ibadah kita mula. Jadi kita mula korbankan apa yang kita sayang dan apa yang kita suka. Apa yang kita sayang mengikut kehendak nafsu dan sebagainya, akan suka kepada relax dan sebagainya. Tapi di tanah suci nanti rugi kalau kita relax dalam hotel saja.
Kalau boleh bekerja, bekerja ke Masjidil Haram untuk mengambil peluang gandaan pahala berapa banyak yang lepas kita sebut berapa ratus? 100,000 di Masjidil Haram. Dan kalau di Madinah berapa? 1,000. Jadi digandakan pahala yang begitu banyak, sudah tentu memerlukan pengorbanan. Kena latih daripada sekarang, banyakkan berjalan. Boleh berjalan lagi tuan-tuan? Boleh, alhamdulillah, nikmat. Kena latih berjalan. Sebab dekat Mekah nanti agak banyak aktiviti berjalan. Tak payah lari lah, berjalan banyak kat sana. Awaknya pun berjalan. Nak sampai daripada hotel, nak sampai ke masjid pun berjalan. Tak boleh ke naik motor, naik taksi. Boleh ke naik taksi di masjid? Di Masjidil Haram. Kadang-kadang yang tak pernah pergi, dia tertanya, apa susah ambil Grab? Apa susah ambil taksi? Boleh pada mula-mula. Nanti saya nak gambarkan ni. Mula-mula kalau tuan-tuan datang peringkat penerbangan yang mula-mula, masih boleh. Tapi bila lama kelamaan, taksi pun dah tak boleh jalan dah. Orang pernah berjalan. Saya duduk satu lebih kurang 900 meter lah, dekat 1 kilometer. Pulang balik tu jalan. Mula-mula okey. Masa kosong lagi saya sampai awal. Jadi naik taksi okey, macam nak macam ni. Apa susah. 1 kilometer, 2 kilometer tak ada masalah. Lama-lama taksi pun dah tak boleh nak gerak. Taksi berhenti kat situ. Itu keadaan dia. Jadi memang kena berjalan lah. Tapi berjalan pun tuan-tuan, pengalaman tak rasa penat sebenarnya. Lagi-lagi kalau yang pergi suami isteri, sambil berjalan sambil berzikir, seronok Silap-silap kalau suruh buat macam tu lagi, sanggup dia. Asal kata Pak pergi, dia tak akan rasa susah. Kalau kat sini suruh jalan 1 kilometer memang malas lah kata orang jauh. Kereta ada, motor ada naik, tapi kat sana ada satu masa keadaan yang tak boleh nak naik. Jadi memang kena latih berjalan. Baik, itu yang pertama, pengorbanan. Kena latih daripada sekarang, insyaAllah, perlahan-perlahan. Paling penting jaga kesihatan. Kalau kata kalau jaga kesihatan ni, makan. Kalau tak Malaysia ni, jelas besok pun ada jemputan. Mungkin 1, 2, ada yang 3 je. Ini musim-musim dia. Satu tempat yang sikit pun, kumpul-kumpul. Tinggal juga kalau dikumpulkan sikit-sikit sana ambil buku sikit, sini ambil kuih sikit sini biryani sikit, kumpul-kumpul banyak. Ada orang begitu ada orang makan sampai tidur pun makan sampai tidur, sampai balik makan. Jadi usaha untuk jaga kesihatan antaranya daripada pemakanan. Baik. Yang kedua, ini hikmah dan falsafah dia, pengampunan dosa. Allah janjikan dengan diampunkan dosa. Laisa lahul jaza illa jannah. Tidak ada balasan bagi haji dan umrah selain surga. Maknanya kalau dah balasan di surga, dosanya akan terampun. Jadi kena minta ampun. Dekat sana nanti minta ni paling penting, minta ampun dosa. Itu asasnya. Minta ampun dosa. Nak baca Arab ke Allahumma ghfirli dhunubi, ataupun nak baca Melayu, ya Allah ampunkan segala dosa aku. Itu paling penting. Tapi walau macam mana pun, insya-Allah dijanjikan dengan pengampunan kalau kita buat sungguh-sungguh. Dan ada taubat. Minggu lepas kita dah belajar tentang taubat. Kena taubat, bukan taubat, taubat. Taubat nasuha, taubatan nasuha. Yang kedua, yang ketiga, persamaan. Apa makna persamaan, kawan-kawan?
Ibadah haji juga memberi gambaran kepada kita mengandungi satu konsep persamaan. Di mana tu? Ketika bila menunjuk menggambarkan persamaan ketika buat haji dan umrah, terutamanya ketika dalam ihram. Ketika dalam ihram sama dari segi terutamanya pakaian dan nampak. Bagi yang lelaki ketika ihram kena pakai kain ihram warna putih. Ada yang tanya boleh ke warna lain? Boleh. Tapi sunat warna putih. Dan setakat ni yang saya nampak tak ada orang pakai warna lain. Semuanya memang putih. Yang pakai warna lain tu jenazah sebenarnya. Kadang kalau tengok di Masjidil Haram, lalu dia ada tutup dengan kain warna biru, warna hijau. Jadi yang jemaah haji dia warna putih. Itu persamaan. Okay, persamaan. Artinya dalam keadaan ihram tak ada pilihan lain. Kaya, miskin, orang besar, orang kecil, orang kenamaan, orang ada jawatan, orang kampung, orang bandar, semuanya dengan pakaian yang sama, kerana dalam haji dan umrah nak didik kita tentang persamaan. Itu yang dibuang perkara-perkara yang ada dalam hati dari segi mazmumah yang ada belajarnya. Itu kena buang supaya kita rasa persamaan, tak ada beza dengan orang lain. Yang membezakan hanya takwa. Lepas tu pakaiannya pun dua kain ihram warna putih. Kain ihram tu pula saya tak jumpa lagi yang ada kocek. Bayangkan kalau ada kocek, orang isi apa? Tak ada, kain ihram tak ada kocek. Orang kaya mungkin isi duit kan? Tapi dalam haji nak diajar tentang persamaan. Kau kaya, kau miskin, kau orang apa, bangsa apa. Allah nak test sekejap semasa dalam ihram tu persamaan. Itu yang kena hayati tu. Jadi kalau masa pakai ihram masih memandang orang lain rendah, dia belum menghayati konsep persamaan yang diterapkan dalam haji. Sebab tu orang yang menghayati, dia bila balik daripada haji umrah, dia mesti berbeza dengan orang lain. Tapi kalau balik haji dan balik umrah, masih pandang rendah pada orang, masih merasa diri mulia. Biadabnya dia terlupa ataupun dia tidak menghayati yang ini. InsyaAllah jemaah yang berkhusus di Masjid Nurul Huda Bagan ini, satu antaranya yang kena hayati ialah persamaan. Kita kena rasa bahawa tak ada beza kita dengan orang lain, kecuali dengan takwa kita. Itu pun bukan kita yang nilai. Siapa yang nilainya? Allah. Kita tak boleh nilai diri kita. Aku ni apa je benda, semua ibadah aku dah buat. Tak boleh nilai itu. Ini konsep persamaan. Bila pergi haji, dapatkan nilai persamaan. Itu yang boleh bantu orang, itu yang boleh lebih kurang dengan orang. Tapi kalau tak boleh lebih kurang, dia belum menghayati konsep persamaan. Dan juga dia akan berlaku pada hari akhirat kelak di pada masa. Sama saja yang membezakan amalan dengan takwa ini. Kalau tak kerana itu, Allah tak muliakan sesiapa. Baik. Persamaan. Yang keempat, konsep satu, cita-cita. Kita dengan kawan-kawan yang lain, nanti di sana itu akan ditetapkan bilik di hotel-hotel. Yang ada pengalaman boleh cerita lah ya. Boleh pilih tak? Ketika permulaan tu dia akan minta lah senarai kita pergi dengan siapa. Biasanya disusunkan begitulah ya. Tapi bagi yang bujang pergi seorang, biasanya random lah akan disusun dengan grup-grup dia lah. Cantik susunan tu. Tapi kita akan diuji dengan perangai kawan-kawan. Ketika tu kita akan diuji dengan kelakuan yang ada pada kawan itu. Contoh, kalau dalam satu bilik hotel 4 orang. 4 orang tu 4 perangai tuan-tuan. Tapi pegang satu, kita mempunyai cita-cita yang
sama semua ni nak dapat haji apa tadi? Haji mabrur, amin ya rabbal alamin. Jadi ketika tu kalau ada perangai kawan-kawan, bolehlah dimaafkan, latih maafkan. Apa tu Ustaz? Okey je saya kenal. Kalau dah kenal okey, kalau tak kenal dijumpakan di situ, itulah kali pertama. Kalau ditakdirkan baik, dia akan jadi saudara sehingga akhir hayat. Itu yang kahwin jemput, buat kenduri datang, kadang-kadang buat reunion dan sebagainya. Itu kalau yang baik lah. Tapi maksudnya tak sangat kan itu. Kadang-kadang tak boleh tidur. Pasal apa? Yang seorang ni kapal layar dia buat sangat bunyi. Tahu kapal layar tu memang buat. Kalau orang kampung saya panggil morok. Morok ni buat sangat. Kalau orang badan panggil apa? Dengku. Morok dia kuat sangat. Bayangkan kita tak pernah macam tu. Isteri kita pun tak macam itu, anak-anak kita macam tu. Tiba-tiba kita ditakdirkan dengan jumpa kawan macam itu. Macam mana nak tukar bilik? Tak boleh. Tak boleh tukar bilik. Itulah kalau 40 hari, 50 hari, itulah kawan kita, ya Allah, bertakdirkan begini. Macam mana nak buat? Tak boleh kita. Rupanya Allah nak kasih satu perkara, iaitu bangun malam. Mula-mula tadi pukul awal-awal tu boleh tidur kan? Tapi bila tengah malam hilang pun tidur terus, terjaga. Jangan kita dulukan barang kita. Rasa betul lah, ataupun apalah dia ni ganggu orang. Ambil yang positif. Itulah cara Allah mungkin nak kejut kita. Ini itu baru satu ujian. Yang keempat ada tak tuan-tuan? InsyaAllah maaf semua diajar kan kebersihan, tapi kadang-kadang ada juga. Sebab dekat hotel tu dia bukan ada dapur. Bukan ada hotel ya. Sama je di hotel sini. Kadang-kadang buat air panas kat situ. Kadang-kadang yang kurang dari kebersihan sikit, lepas makan Maggi letak gitu je. Bukan dekat nak basuh, nanti dulu berbual-bual lupa. Mana makan Maggi ke sana? Ada tuan-tuan Maggi tu tak tahulah dia jadi favorite jemaah haji. Saya harap jemaah haji di Badan tak langsung. Memang sedapnya tuan-tuan dan siap tak kasih kawan. Ini nanti tengoklah, percaya tak percaya saya kata. Maggi itu berharga. Padahal kat Malaysia tak pandang kita. Tuan-tuan pandang Maggi. Pandang dia pandang. Tapi kat sana dia letih di pandang lagi. Makan sorang-sorang dalam bilik tu. Ajak-ajak pun ajak diam makan. Itu berlaku. Kalau boleh jangan berlaku di untuk jemaah bagan ni yang berlaku. Nampak macam lukit lagi tu. Cadangan saya kalau nak makan sendiri, eloknya tak akan makan lah. Pasal kawan kita tu apa perasaan? Kawan. Tapi kat sana nanti macam-macam lah. Keadaan dia seronok. Semua orang nak pergi semula. Dapat pergi, belum nak pergi. Semua teruja nak pergi. Nah ini, yang penting kita ingat apa? Satu, cita-cita. Semua orang sama. Walaupun dia perangai itu mungkin dia belum dapat ubah lagi. Positif dengan kawan-kawan. Baik. Yang kelima. Apa tu yang kelima? Sabar dan sabar. Mungkin diuji dengan sesuatu yang tak pernah kau uji. Tiba-tiba sakit. Kadang diuji diri sendiri sakit. Kadang-kadang diuji dengan kawan sakit. Yang kita kata kawan sebilik tadi. Ada yang sampai sana sakit, menguji kita, tolong dia ke tak, bantu dia ke tak. Nanti nasi, makan nasi apa semua tu kan ambil, kadang-kadang ambil sendiri. Ini semua perangai-perangai lah. Ambil sendiri. Ada yang rajin belum ambil yang
Beratur tu sekali ambil 4-5 untuk satu bilik. Ada yang ambil sendiri-sendiri, makan sendiri-sendiri. Ini semua adalah kesedaran yang kena semai daripada tanah air. Tapi benda tu dia tak boleh otomatik berlaku kat sana. Kena mula dari Malaysia, dari tanah air. Dah kena mula buang perasaan lokek. Nak lokek tu ingat bila jadi lokek tu nanti tu yang tadi makan Maggi seorang-seorang tu, tak ajak kawan. Okey. Baik, sabar dan tabah. Kita akan ceritalah pengalaman-pengalaman. Tak boleh lama sangat tadi. Okey, yang ke-6, persaudaraan dan ta'aruf. Berkenalanlah dengan sana. Kalau pandai cakap bahasa lain, mungkin berkenalan dengan orang yang berbangsa lain. Bangsa Papar tengah panas dengan Papar ni, ataupun bangsa Thailand. Thailand tu muka sama lah dengan kita. Memang muka kita ni satu cetak dengan Thailand. Buktinya nanti dekat Mina, kat Mina Kemah, ataupun di Arafah pun dah nampak lah. Kadang-kadang kita komida tanya, sana panggilannya selalu haji. Lelaki panggil kawan dia haji, dia dah tak panggil tuan lagi lah. Kat sana bahasanya haji. Kalau perempuan bahasanya hajar. Mula-mula tu rasa macam boleh juga lah mula-mula orang panggil haji hajar. Tapi dia dapat haji, tak semestinya itu bahasa yang selalu digunakan. Kalau boleh berbual, kalau boleh ada bahasa, boleh cakap, tanyalah sebagai cuba membuka tali persaudaraan. Itu antara perkara-perkara. Jadi haji ni dia bukan sekadar melakukan rukun-rukun haji, wajib-wajib haji itu mesti. Tapi di samping itu dia ada falsafah dan hikmah dia. Yang kita nak dapatkan, nak jadi orang yang hajinya mabrur, banyak aspek kena baiki akhlak, hati kita, minda kita, kelakuan kita, semua dibawa sama kerana balik ke tanah air kita akan jadi duta dah. Tahu duta ni? Seolah-olah mempromosikan haji umrah itu kepada masyarakat di Malaysia yang belum buat haji. Duta tau, maknanya orang akan tengok. Tengok tu, haji dia lain sikit perangai dia bagus. Kita nak dengar macam tu. Tengok Mak Hajah ni lain sikit. Dari segi pemurahnya, kelakuannya, cakap-cakapnya. Ini duta ni, maknanya berjayalah tuan-tuan membawa falsafah ni dalam kehidupan. Tapi kalau berubah bahasa, itu dah haji kan, tapi perangai tidak salah duta kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, perempuan, kita diamanahkan gila, terpanggil untuk buat haji. InsyaAllah dimakbulkan balik, dapat menunaikan haji umrah dengan sempurna. Kitalah duta yang orang akan tengok ni perangai haji, perangai hajah mesti berbeza dengan orang lain. Esok pun dah dilatih. Esok ada nuri kahwin kan. Kadang-kadang beratur tu pun tak tinggi orang lain tak ambil, lalu pentingkan diri dan sebagainya. Bakal haji, bakal hajah kena latih tadi. Sekarang dulu kan orang lain terutamanya kalau kita sihat, belakang kita orang yang kurang sihat, kita muda, belakang kita orang tua. Kita cuba latih dari sekarang supaya di tanah suci nanti tak berlaku lagi perangai-perangai mazmumah, perangai buruk yang sepatutnya ditinggalkan. Jadi beda persaudaraan, berkenalan, Kemudian gambaran kematian dan akhirat. Memanglah pergi sana pun sebenarnya kena wasiatkan, kena minta maaf dengan orang lain, sahabat-sahabat sekerja kita, kawan-kawan sekampung. Sebab pergi itu antara hidup dengan jadi kena bersedia yang itu. Kemudian melawan nafsu, konsep melawan nafsu
Nafsu ni maksudnya apa tuan? Suatu kehendak. Kehendak dalam diri kita. Biasanya dia pergi kepada yang seronok, yang negatif. Macam ni. Kalau makan tu, kita makan ni. Kalau kita makan, kita cedok satu sendok. Cukup tak tuan-tuan? Tak cukup. Okey, bagi cukup. Kadang-kadang sepatutnya dah cukup kan? Tapi ada keinginan nafsu untuk lagi sekali cedok lagi, lagi sekali cedok lagi, ampang lagi dan sebagainya. Adakah dia memerlukan yang tambah-tambah? Kadang-kadang dah okey dah, tak perlu pun, dah cukup dah untuk tenaga dia, untuk ibadah dia. Tapi ialah kita ni orang Melayu ni biasa ada kecil hati pula yang masak lagi. Itulah pergi rumah orang tak tambah, kecil hati tuan rumah pun tak sedap ke makanan aku ni. Itulah jaga hati lah guys. 2-3 pinggan. Kalau 2 pinggan nanti dia kata apa? Dia nak 2 kali tambah cukup ke? Cukupkan 3 baru sunat kata dia. Datang pula hukum sunat tambah 3 kali, 2 kali makruh kata dia. Ini kadang-kadang menjadi alasan. Akhirnya kita melayani nafsu. Jemaah haji dan umrah dilatih supaya melawan nafsu. Malas nak bangun, lawan jadi rajin. Nak sembahyang ke hotel, lawan, kita kena sembahyang dengan masjid. Itu. Nak makan banyak. Kadang-kadang tuan-tuan diuji selera ke bahasa ni. Ada selera dia. Saya pun boleh diuji dengan selera. Balik memang naik 3 kilo. Memang selera. Orang kata daging muda tak sedap macam mentah. Saya tak rasa macam itu. Ada orang kata kalau komplain hari pertama tu, yang ramai nanti diuji dengan seterusnya. Jadi tuan-tuan nanti kena ketepikan selera Malaysia. Tak rasa pun macam beriak ni. Jangan diam macam diam makan. Jangan rasa syukur. Nanti tuan-tuan akan dihidangkan dengan daging unta. Semua tu dah ditanggung lah maksudnya. Dan tak bayar-bayar lagi. Kecuali kalau tuan-tuan singgah dekat restoran-restoran yang keliling masjid, Masjid Haram dan sebagainya, yang itu berbayar lah. Berbayar sendiri, keluarga sendiri. Tapi kalau yang di hotel kamu haji, itu dah free dah, siap bungkus cantik, bungkusan dia. Makan tu selera. Kalau suami isteri nanti dia akan bentang ikan kecil dia tu. Di suasana kat sana kan. Bentang ikan kecil dia tu, duduk tak sebilik Jangan saja suami isteri sebilik kat sana kan. Itu ada satu bilik, nanti bilik special selepas dah settle semua. Itu boleh tempat sendiri. Tapi kalau hari-hari biasa, dia asing. Cuma lelaki yang lelaki, perempuan dengan perempuan. Tapi sekarang dah ada telefon, jadi kejap-kejap jumpa. Kejap-kejap jumpa. Kejap-kejap duduk dengan di kaki 5 pun jadi mana? Umum ni suami isteri. Bukan tak boleh, boleh. Dan memang begitulah. Tapi jangan asyik makan. Kejap-kejap duduk, diri lagi. Kejap-kejap duduk, diri lagi. Jadi orang kata macam pindah tempat makan daripada Malaysia, pindah ke dekat Mekah. Yang tuan-tuan, kita diuji supaya melawan nafsu. Makan tu nanti kat Malaysia boleh makan, kita ikutan makan. Tapi Masjidil Haram sekali itu je lah kita dapat. Ambil peluang. Makan tu orang kata, yalah cubalah latih dari sekarang. Sebab tu kita kena cakap, kena latih dari sekarang. Jangan nanti sampai sana baru nak makan normal, makan yang biasa je. Dia tak jadi, kena latih dari sekarang. Okay, boleh kan? Seterusnya apa tu? Melawan nafsu, kemudian fadilat, mengandungi fadilat segala kerja-kerja haji kita, yang mengandungi fadilat, doa-doanya doa yang dimakbulkan, tempat-tempat untuk kita berdoa semua terpampang depan mata kita. Setiap saat, setiap tempat tu ada kelebihan. Jadi banyak fadilat dekat masa kita menunaikan haji dan umrah.
Dan yang ke-10, mengabdikan diri. Ini diletak dekat 10, mengabdikan diri. Maknanya kita menghambakan diri di hadapan Allah, termasuk dari segi hati kita. Ya. Ini kunci, kunci untuk membuat perkara 1, 2, 3, 4, 5. Kunci dia dekat terakhir tu. Kita rasa tak sebagai hamba Allah? Kalau rasa sebagai hamba Allah, yang lain-lain tu insya-Allah boleh dapat dibuat. Jadi artinya dia tak ada apa-apa. Yang ada cuma Allah SWT yang mengatur hidup kita. Semuanya dipinjamkan, semuanya diberi peluang. Jadi mengabdikan diri ada dekat ibadah haji dan umrah. Kita rasa tu boleh menangis, boleh menitis air mata, disebabkan rasa diri sebagai hamba Allah. Baik, seterusnya kita pergi kepada adab sebelum menunaikan ibadah haji dan umrah, yaitu ikhlas. Ikhlas berdasarkan ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Ini mukhlishina lahu-d-din, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ni semua kerja-kerjanya semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menayang-nayangkan ibadah yang dilakukan. Mempamer-pamerkan sebab dia yakin kalau dia dapat beribadah tu, dia sedang diperhati oleh Allah. Dia sedang dicatat. Allah Maha tahu. Allah mengetahui apa yang kita buat. Tak semestinya disebut dengan manusia. Sebab kalau disebut dengan manusia, takut berubah pikiran, berubah niat, hilang pahala. Tapi kalau ikhlas kerana Allah, insya-Allah amalan itu tetap ada, walaupun orang tak tahu. Kecuali orang yang menguruskan sumbangan-sumbangan yang sepatutnya disampaikan kepada penerima. Nah, itu kadang-kadang kena update lah, pasal dia yang menguruskan. Dia kena update duit itu disalurkan ke mana. Kadang-kadang dia kena buat supaya penyumbang-penyumbang dapat. Tapi kalau kita sumbang peribadi, kita cuba buat dengan ikhlas lillahi ta'ala. Baik, adab sebelum menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang pertama, niat yang ikhlas mencari keridhaan Allah. Ini saya dah hurai, saya teruskan. Bertaubat bersungguh-sungguh, kemudian perbelanjaan yang halal. Ini hilangkan daripada sumber-sumber yang tak halal. Tapi taklah judi, taklah. Kadang-kadang sumber tak halal itu daripada mana? Yang mungkin orang menganggap macam halal, tapi tak halal. Contohnya, makan gaji. Makan gaji kena kerja 8 jam. 8 jam tu betul tak kita kerja? Ke sampai tengok jadual Piala Dunia? Tapi sini semua dah tak tengok Piala Dunia lah. Semua dah lepas dah, semua dah pernah joget dulu lah. Tak heran lah kata dia. Kalau saya dapat sekolah ni, dia Piala Dunia lah sekarang ni. Kalau kerja 8 jam, masuk pukul 8 katakan, adakah dia terus kerja? Menyembang dulu cerita apa berlaku malam tadi. Sembang-sembang 10 minit. 10 minit baru 8, 10 minit tadi. Jom minum. Minum dulu. Minum sampai sembang-sembang 4:30. Cukup. Kalau tak cukup, pukul 9 baru siap. Pukul 9. Lepas tu pukul 9 bukan terus. Nak buang air dulu apa semua. Jadi kalau 8 jam kita dibayar, agak berapa jam yang betul kerja? Takut takut kadang-kadang. Takut termakan hak yang bukan itu. Itu yang nanti kalau bos panggil kerja lebih tu, itulah peluang untuk kita. Mudah-mudahan Allah sucikanlah yang kita dah terlepas-lepas tu. Itu cara dia balik nanti lebihkan sikit. Ini
untuk kita memastikan perkara yang ketiga ni betul-betul jadi pendapatan kita untuk kita buat pergi haji dan itulah kemungkinan yang kurang halal tak halal. Kalau judi dah tak ada ataupun mencuri dah tak ada, itu teruk sangat tapi peringkat-peringkat macam ni. Dan kadang-kadang terhasil dari simpanan-simpanan yang tak halal yang mengandungi riba contohnya. Kita sucikan pendapatan yang untuk kita pergi haji dan yang lain-lain. Pastikan halal, insya-Allah perbelanjaannya baik. Yang kita termakan kalau kita tak okey patutnya bayar gaji kepada pekerja, kadang bayar gaji tak cukup dan sebagainya, kita adjust lah. Jadi di hadapan saya ni mungkin ada yang okey, ada yang pekerja, ada yang luar biasa, ada yang macam-macam Jadi kita pastikan sumber kita tu kita yakin memang halal, hasil titik perlu kita baik. Ini ada. Yang keempat, membawa bekalan dan perbelanjaan yang mencukupi. Termasuk nanti di Mekah itu kadang-kadang diuji dengan sakit, ada yang terpaksa mengupah orang. Ini perbelanjaan-perbelanjaan. Kalau boleh tidaklah berhutang dengan jemaah lain, insya-Allah sebab semua ni kaya-kaya yang minggu lepas disebut tu kan, semua jemaah kaya-kaya, insya-Allah amin ya rabbal alamin. Okey, baik, bekalan yang mencukupi. Termasuklah bekalan orang yang kita tinggalkan, anak-anak kita yang tak ikut, ada yang pergi suami saja, isteri yang ditinggalkan, jaga. Yang kelima, mencari teman bertujuan saling ingat mengingat dan membantu. Ini tadi ditakdirkan dengan segilir, tak tahu macam mana perangainya, tapi kita mulakan dengan diri kita. Kalau kawan tu silap, kita cuba nasihat. Ada orang sembahyang ni tak betul, jemaah sembahyangnya masih banyak perlu diperbetulkan. Sebab tu belajar itu sangat penting dalam proses belajar. Kadang-kadang jadi cuma haji tapi kefahaman tentang basic-basic kadang-kadang sangat kurang. Jangan risau, proses belajar masih berjalan. Terutamanya nanti rukun-rukun haji dan sebagainya. Mencari teman bertujuan ingat mengingat. Jadi kita berperanan jadi orang yang mengingatkan. Kalau sahabat kita ada kesilapan dalam ibadah, cuba bincangkan. Tapi jangan airkan dia. Jangan jatuhkan air muka dia. Mungkin berbual dulu dalam bentuk bertanya, jangan terus diajar. Jadi kalau dalam bentuk bertanya ni, kita pun selamat nanti. Rupanya kita yang tak tahu. Kan jadi gitu kan ya? Rupanya kita yang belum faham. Dapat ilmu. Tapi kalau terus ditegur kat situ dengan merasa bahawa dia buat salah, rupanya dia lagi tahu daripada kita. Mungkin bertanya, tapi kita pegang apa yang kita. Okey, yang ke-6, banyakkan doa dan zikir dalam kehidupan harian. Sebab tu nak berbual-bual kosong sebenarnya tak sempat. Setiap masa kalau boleh zikir doa, zikir doa, zikir doa. Duduk zikir, berdiri tunggu zikir. Memang tak sempat malam. Kalau bas datang lambat ataupun nama kita tercicir sikit, dia tak sempat marah. Pasal dia duduk, dia nanti semuanya zikir, peluang untuk dia Tapi kalau kosong tuan-tuan, tak sadar pun nafsunya dibawa, bukan nafsunya dia tinggal kat Malaysia. Tetap ikut kita, cuma kita kena kontrol. Syaitan pun ada, bukan syaitan tak ada. Iblis ada. Yang lepas kita dah urai sikit tentang godaan iblis. Kat sana tetap. Yang susah kadang-kadang marah kawal. Marah dan payah kawal. Diuji dengan lambat, diuji dengan bersesak. Itu semua akan menguji kemarahan kita. Jadi bersabar. Kat sana nanti perkataan yang selalu kita dengar, siapa je
Kalau kita mengadu pun sabar je. Sampai dengar perkataan sabar tu pun dah tak sabar dah. Ada tak? Ada. Sabar. Tak ada lain tu. Sabar. Rupanya dengan sabar tu pun dia hilang sabar. Ujian tuan-tuan ujian. Kontrol. Jangan sampai tercela kemabluran tu. Okey, baik. Yang ketujuh, membuat wasiat. Dianggap sebelum pergi, yang kita sebut tadi, antara hidup dengan uruskan mana yang perlu diuruskan. Jangan confident balik nanti aku nak buat gini, belum tentu. Kalau umurnya panjang, tapi doa mudah-mudahan diberi berguna. Baik. Yang ke-8, memohon dan memberi kemaafan serta berlapang dada dengan semua orang yang hantar WhatsApp dekat semua grup tu. Ke depan saya akan bertolak, doakan saya, mohon maaf semua tu. Itu boleh tak dia buat? Boleh. Buat, teruskan budaya. Tapi yang penting, yang betul-betul kita buat salah, jumpalah dia personal. Minta dia tahu dia minta maaf dengan dia betul. Kalau dekat grup WhatsApp ni, dia macam perayaan hari raya lah. Dia dah tahu maaf saya batin, tak apa yang dimaafkan, kadang-kadang tak dimaafkan pun. Jadi dia kadang-kadang tak berapa nak sampai. Jadi kalau nak sampai betul-betul selalu mengaku kesalahan itu kalau berkaitan dengan kesalahan terhadap orang, mengaku. Bahkan aku nak ngaku. Nafsu dia masih tebal lagi, kehambaan dia belum ada lagi. Itu semua ujian-ujian. Baik. Kemudian yang ke-9, menyuci hati dengan sifat-sifat mahmudah, terpuji, dan menghindari daripada sifat-sifat mazmumah yang tercela. Dan yang ke-10, istiqamah dan sungguh-sungguh mempelajari kaifiat mengerjakan haji dan umrah. Ada orang Jumaat di sini, Sabtu besok di tempat lain. Belajar sungguh-sungguh, belajar, bertanya, berbincang dan sebagainya sampai betul-betul faham. Ini adab-adabnya 10 yang dicatatkan di situ. InsyaAllah sama-sama kita boleh capai. Okey, ini yang namanya penyucian jiwa, iaitu tazkiyatun nafsi. Jiwa itu an-nafsi. Jiwa tazkiyah, membersihkan, menyucikan. Yang pertama, akidah yang jelas dan sahih serta melaksanakan syariat dengan tepat. Ahli sunnah wal jamaah itu yang diulang-ulang setiap hari Jumaat di negeri Johor bagi lagi-lagi. Pegangan kita mesti ahli sunnah wal. Jangan sampai terikut pendapat Syiah, pendapat yang sesat, pendapat-pendapat lain. Ini bagi jemaah haji. Sebab nanti pergi sana menguji dari segi akidah, semua akan diuji. Akan ada orang-orang yang buat perkara-perkara khurafat. Tapi insya-Allah Malaysia dah dididik daripada kursus-kursus. Setakat yang saya tahu tak adalah yang buat-buat. Zaman dulu adalah, zaman sekarang insya-Allah. Mudah-mudahan selamat Malaysia ni, mana yang terbaik. Tapi jemaah negara lain kadang-kadang dia tidak ada kursus macam kita. Maka dibawa ke sana itu kepahaman masing-masing. Kalau pahamannya betul-betul lah, kalau salah, campur aduk. Tapi kita insya-Allah dalami dan pegang semua akidah yang benar. Yang kedua, menguasai ilmu dan kefahaman Islam. Bukan saja bab haji, bab-bab yang lain juga, hukum halal haram. Dari segi perniagaan, proses nak urusan jual beli, kat sana pun nanti ada urusan jual beli. Yang ketiga, tunaikan solat fardu 5 waktu. Yang keempat, amalkan tuntutan sunat seperti qiyamul lail, solat sunat, taubat, sedekah. Kemudian banyakkan berdoa, berzikir, memperbanyakkan amal kebajikan. Banyakkan membaca Al-Quran sampai khatam, bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Di Madinah sempat khatam, di Mekah banyak kali khatam. Ini peluang-peluang. Tak sama baca dekat sana dengan baca dekat sini. Di sana berapa ratus ribu,
100,000 semua digandakan. Banyaknya Masya Allah kan. Kita berjaya jadi hamba Allah yang soleh dengan berada di sana. Yang kelima, elakkan gurau senda yang melampau dan percakapan yang sia-sia yang dilarang. Kadang-kadang berdekah-dekah lagi tak sah. Tak boleh ni Ustaz. Boleh macam ni kata dia. Khususnya yang muda-muda tu. Dan kadang-kadang jemaah haji tu ada yang remaja tu. Saya pernah jumpa, dia pergi adik-beradik je. 3 orang ke 4 orang, adik-beradik. Belum lagi mak bapak dia semua dah pergi lah. Dia dah tahun awal, jadi anak tu ada yang 12 tahun, ada yang 15, ada yang 20. Itu ujian bagi jemaah haji yang muda. Dan set dia tak boleh lepas. Bukan set media sosial lagi. Ketiga haji tu. Jadi diharaplah kalau orang-orang yang nak laku muda, faham tuan-tuan yang laku muda, InsyaAllah terhindar daripada memberi tumpuan kepada yang lain daripada ibadah, doa, zikir dan sebagainya. Itulah peluangnya yang saya pesan kalau mute lah sekejap dulu pasal yang Malaysia punya tu. Kalau tak nanti kita sikit-sikit dapat maklumat terbaru, tak tenang kita kat sana. Cuma kita tak jadi tenteram. Okey. Bilakan gurau kan. Dekat-dekat tu penuhi dengan yang lain-lain. Baik. Contoh sifat terpuji yang memang mudah. Mungkin tuan-tuan lebih daripada ini yang ada yang kita amalkan. Iaitu apa dia yang pertama? Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Taubat kena ada ilmu juga. Ilmu macam mana nak bertaubat. Mesti ada sesal. Sesal lagi apa? Minta ampun, lepas tu ada azab. Menyesal apa yang sudah. Minta ampun, istighfar. Dan juga berazam jangan ulang lagi. Nah itu ilmu tentang taubat. Bukan hanya sembahyang taubat. Ada orang faham taubat itu sembahyang taubat. Betul ke tuan-tuan? Dah taubat dah. Bila? Semalam. Macam mana kata taubat? 2 rakaat. Bila lepas tu buat salah lagi, buat dosa lagi. Yang tak taubat. Taubat bukan sembahyang taubat itu, tapi dia mesti berada di dalam diri, dalam azam, dalam hati. Jangan ulang kesalahan yang kita dah taubatkan. Minta ampun sungguh-sungguh. Nanti baru taubat. Kadang-kadang kawan tu test dia. Dah taubat? Dah. Bila? Semalam. Padahal kawan tu saja tadi. Jadi jangan jawab semalam. Jawablah. Kita sentiasa bertaubat. Yang kedua ingat Allah. Ini sifat mahmudah. Amanah. Tunaikan perkara yang sepatutnya kita tunaikan. Amanah. Banyak amanah tuan-tuan. Amanah kepada isteri, amanah kepada suami, amanah kepada anak-anak, amanah kepada masyarakat, amanah kepada agama kita, amanah kepada Allah. Ini nak jadi orang yang mabrur ni, yang balasannya surga bukan senang, tapi dia boleh dicapai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Mohon kepada Allah SWT. Sabar, saya dah ulang-ulang, ini sabar, syukur. Syukur dengan makanan yang ada. Ada sesekali kadang-kadang tak rasa masakan tu macam tawar, kurang garam. Kena ada syukurnya. Syukurnya apa kalau kurang garam? Macam mana syukur kurang garam? Syukurnya pasal lidah je mampu rasa benda tu tak masih. Ini kalau masih tak tahu. Kalau Haji Sartar dulu tolak apa? Tolak batu dengan kayu je kan. Kita kira beli tolak batu kayu tu seolah-olah macam lidahnya tak pandai rasa. Masin ke pedas ke apa semua belah cahaya melintang patah, membujur lalu melintang.
antara sudut-sudut untuk kita bersyukur. Makanan tak rasa masin tu pun boleh datang syukur. Tapi kena pergi ke situ lah, pergi ke aku ni ada lagi rasa masin tahu lagi ni. Syukur ni. Syukur bila lambat. Nak syukur macam mana tu? Syukur aku boleh bersabar lagi. Dia pergi kepada situ supaya datang syukur. Sebab tu konsepnya tengok orang yang di bawah kita, jangan tengok orang yang di atas kita, orang yang lebih daripada kita. Tengok orang yang lebih bawah, insya-Allah datang syukur. Tengok orang kereta je buruk, syukur dia kata ni masih baru lagi, baru 3 tahun dia punya tu dah. Dia datang syukur. Tengok orang yang tak ada kereta, tengok orang yang jalan kaki, syukurlah kita. Dia datang sini. Tengok bini, tengok suami pun kita juga. Jadi kadang-kadang syukur dengan suami isteri ni, ketika muda dia dah tua ni, dah tak selera lah katanya. Tengok orang yang tak ada bini, orang yang tak ada isteri, tak ada suami. Itu sudut-sudut untuk kita datangkan apa? Syukur. Baru datang syukur. Okey, syukur. Lagi ikhlas, redha. Redha tu macam mana tuan-tuan? Redha je lah. Kadang-kadang sebut redha tapi lagunya macam itu, agak-agak redha je. Apa nak buat, redha je lah. Allah Alam Nabi yang tahu lah redha tak redha. Redha tu ialah macam mana? Redha tu terima, ialah terima. Dia kena ada satu pegangan. Dia syukur dengan apa yang dia dapat, dan dia sanggup terima apa yang Allah tak kasih pada dia. Artinya ketika itu dia tengok orang lain gini, kita tak dapat. Bila redha maknanya kita terima Allah tak kasih benda ni pada kita. Setuju, kita terima, kita setuju, kita tak kisah. Itu baru dapat. Tapi kalau selagi kenapa aku tak dapat dia? Kenapa dia yang dapat? Aku yang lagi baik tapi dia yang dapat. Belum ada. Itu nanti kat sana, ya. Itulah perkara-perkara yang kita nak praktis. Redha tu begitu. Bukan hanya bercakap redha, tapi lagunya redha je lah. Okey. Rajin. Rajin. Tuan-tuan insya-Allah rajin. Rajin orang-orang. Rajin ke masjid. Rajin beribadah. Pemurah. Tuan-tuan akan diuji dengan peminta sedekah. Nak pergi masjid, berbaris tu. Ni yang pegang mangkuk, pegang tim, pegang duduk, minta semua. Boleh saja kalau kita lalu je. Biarlah dia, apa peduli. Boleh ke? Boleh. Tapi mana pemurahnya? Kata nak praktis pemurahnya tu. Jadi cuba pelurkan pula. Jangan pergi pertikai dia pula. Ini kerajaan dia tak tolong. Saya dengar. Kerajaan dalam Saudi ni kaya saja. Tapi tengok minta sedekah lah. Jangan pergi kepada sudut itu. Pergi kepada sudut tu kita akan jadi lokek. Tapi pergi ke sudut mana? Agaknya Allah nak uji aku ni, aku kurang lagi sedekah. Pergi kepada situ insya-Allah jadi murah. Okey? Berjimat cermat. Kadang-kadang semua nak dibelinya. Duit ada, nampak berkenan pakaian, barang-barang semua nak dibawa. Berjimat cermat. Makanan tu dah ada. Jangan dibeli yang tidak. Bertimbang rasa. Lebih kurang dengan orang, dengan kawan-kawan. Kadang-kadang silap. Kadang-kadang menyuruh kita kawan-kawan sebilik lah macam-macam. Penyayang, pemaaf, tolong-menolong, menepati janji masa. Ini pun menepati janji. Okey lah tu, menepati masa. Kadang-kadang tak tepat masa. Janji dengan kawan, kadang-kadang satu grup nak gerak, janji pukul 8. Paling lewat pukul 8 lah sampai. Jangan 8 1 minit, 8 2 minit.
Seboleh-boleh dagangan sebut janji Melayu biasalah 8 lah masalah 9 setengah. Cuba dilatih dari segitu. Menepati masa sebab itu sifat mahmudah. Bertanggungjawab, berjihad, berdikari, istiqamah, sentiasa bercakap benar, sentiasa jaga kebersihan. Kebersihan kat sana, kebersihan bilik pun dah diuji dah, cadar. Ada yang tak pernah masuk cadar. Selama tengok putih. Ada yang pakaian pun sana ada yang rajin basuh sendiri. Ada yang dipikir apa dipakai, yang akan rugi kena bayar lah. Kalau ada basuh. Itu pun nanti boleh bergantung dekat atas bangunan. Tahu atas bangunan ada apa juga? Atas hotel. Contoh kalau duduk kan, sudah tak enak lah semua negatif kan. Atas kan itu tali-tali yang bersimpang siur. Tahu tali? Tali itu diikat sebagai ampai. Ada yang tarik ke sini, ada yang tarik ke sana. Asal boleh ikat. Ini orang-orang yang kerja dia tak hantar ke lobby lah, dia basuh sendiri kan. Cerita sikit dari tu. Atas bangunan tu memang bersimpang siur. Saya akan bertampak sampai ya Allah macam ni ke. Kat situ menguji pentingkan diri. Ada yang tali itu ditarik daripada sini, melintang ke orang lain. Itulah nilai jemaah haji. Kadang-kadang dipakai ampai orang. Sampai-sampai, mana ampai apa ni? Dah ada dah kain-kain, baju, seluar dalam mana ada. Semuanya diuji ketika kita yang pemilik tali itu pun boleh tahan juga. Macam ni jemaah haji. Dia nampak dua orang tu macam gini perangai. Barang orang semua dipakai. Yang dia tu dia tengah praktis apa tu? Bukan, yang dia tu tengah praktis apa bila dia ngomel macam ni? Dia tengah praktis tak bertimbang rasa, tak boleh lebih kurang. Nampak tak Jadi macam menyalahkan orang, diri sendiri. Jadi apa nak buat tuan-tuan? Sampai-sampai sampai dah penuh. Orang dah guna dah. Ada orang yang positif, dia buat tali lain. Tali itu berapa sen kadang-kadang yang RM2 pun ada. Ada yang jenis bawa bergulung daripada Malaysia tak tahu siapa yang nasihatkan dia bawa tali ni penting sampai tu. Buat lagi. Itu mungkin orang yang gelap. Tapi orang yang kurang sabar itu jadi yang orang yang letak dekat sampai orang itu pun memang itu satu perangai yang tu. Jangan berlaku pada kita. Kadang-kadang dia punya tu menitis. Tapi kita macam tak boleh fikir tuan-tuan kat sana tu semua diuji. Sampai yang bawah ada, yang atas tu kita nak silap menitis. Kena kat orang ni, dia kadang-kadang tak boleh nak fikir macam okey, janji aku selamat, janji aku lepas. Ni nanti tuan-tuan diuji. Kat Malaysia tak berlaku. Sekarang pun kat Malaysia dah tak ada nak sidai-sidai lagi. Tuan-tuan sidai lagi tak? Kalau zaman dulu suami sidai kena ranking apa? Tapi sekarang kalau suami rasa nak kena ranking, beli dryer lah semua. Itu maknanya pandai lah tu kan, ambil jalan tengah. Tak nak mengampulkan isteri, nak kerja sama dan dalam masa yang sama dia begitu. Tapi kat sana tak kena beli dryer. Kadang nak hantar ke lobby tu pun kadang selai yang masuk sendiri, gunung sendiri. Itu pun dah menguji sifat-sifat ini tuan-tuan. Nampak macam semua kita boleh buat Nampak ini 20 ni semua aku dah buat dah. Memang aku pengamal-pengamalnya Tetapi nanti apabila sampai sana lain tak cerita. Okey, baik. Apa lagi tu? Istiqamah, sentiasa bercakap benar, sentiasa jaga kebersihan Bersihan.
Dan yang ke-20, lemah lembut, bercakap dengan orang, lemah lembut, walaupun kawan tu tak berapa dengar. Kadang kita diuji dengan ditempatkan sebilik dengan orang yang pakai alat mah, alat pendengaran. Kita pula muda, itu ada tujuan tu. Kita mengaji nak suruh berbakti tu. Kita pula cakap, dia tak dengar. Jadi kena berlemah lembut sentiasa, khususnya kepada kawan-kawan sama-sama